Penggunaan dana Kuan adalah wajar dan ia bukanlah pinjaman kerana ketika ini negara mewarisi hutang lebih 1 trilion ringgit menerusi pinjaman dan liabiliti kerajaan. Kadar itu termasuk jaminan pinjaman tanpa sumber pembayaran balik seperti hutang 1MDB, inisiatif pembiayaan swasta PFI serta perbelanjaan di luar belanjawan. Ramai yang sebelum ini tiba-tiba bertanya, mengapa kerajaan terpaksa menggunakan Kuan dan tidak meminjam lebih banyak? Seperti yang saya kongsikan tadi, kita telah mewarisi lebih 1 trilion ringgit pinjaman dan liabiliti kerajaan, termasuk menjamin pinjaman tanpa sumber pembayaran balik seperti hutang 1MDB dan PFI dan juga pembelanjaan off balance sheet. Sebagai contoh, obligasi 1MDB sebanyak 40 bilion ringgit ni cukup untuk membayar kos vaksin 8 kali ganda. Ya. Jadi apakah pilihan terbaik yang wajar diambil oleh kerajaan kita yang mewarisi obligasi untuk membayar balik liability secara PFI, secara off balance sheet, 1MDB, SRC dan banyak lagi lah yang dianggarkan melebihi 20 bilion ringgit setahun untuk 5 tahun akan datang. Jumlah komitmen ini sepatutnya boleh digunakan untuk membiayai keperluan rakyat pada masa ini seperti bantuan prihatin rakyat BPR, program subsidi upah, grant khas prihatin dan of course pembiayaan vaksin ini sendiri. Dengan komitmen hutang yang diwarisi, kerajaan meminjam hampir ke siling statuari 60%. Justeru bagi menangani krisis COVID-19, kerajaan perlu mengoptimumkan dana sedia ada seperti Kuan. Ketika ini, kerajaan bukan sahaja memiliki ruang fiskal terhad untuk memenuhi legasi hutang, namun berdepan kekangan kewangan menangani krisis COVID-19. Langkah itu bagi memastikan generasi hadapan tidak akan terbeban dengan kadar hutang yang berlebihan dan tidak wajar. Krisis dihadapi negara ketika ini bukanlah krisis ekonomi seperti tahun 1998 dan 2008 kerana ia melibatkan krisis kesihatan dan ekonomi yang berlaku secara serentak.